Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam CDL. Saya memperkenalkan diri saya, Saudari Nur Atikah Najwa binti Muhammad Rabbani daripada IPGM Kampus Bahasa Melayu selaku moderator bagi sesi CDL pada kali ini. Hadirin, selamat datang ke sesi CDL bagi siri ke-62 yakni CDL Hands-on Online Session IPG dengan tajuknya Penggunaan AI untuk pengajaran dan pembelajaran. Beginilah cara kami lakukannya dan impak kepada kami. Hadirin sekalian, sesi CDL pada kali ini akan membawa anda kepada dua slot, yakni slot yang pertama adalah slot Snippets Online oleh Datuk Dr. Mahinder Singh dan juga slot kedua adalah yang akan dibentangkan oleh saudara Muhammad Brilliant Choi bin Iswan Choi, yakni pemenang anugerah ikon KPPB IPGM 2024, yakni pelajar IPGM Kampus Bahasa Melayu. Dengan itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Datuk Dr. Mahinder Singh bagi meneruskan slot yang pertama, yakni slot Snippets Online. Selamat sejahtera dan selamat petang semua kerana dapat bersama pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana meluangkan masa. Tajuk yang saya pilih hari ini, Different Employee Types from I to X Shaped. Apa maksudnya I to X shape? Ada yang T shape, ada yang comb shape, ada yang M shape, ada yang E shape. So saya akan terangkan sebentar lagi. So yang merentas, yang horizontal, breadth of experience, knowledge and other sectors ni kita semua ada. Kita semua ada pengalaman sejak mula kita bekerja dan depth ini yang selalunya kita cari. Apakah depth kita? So the T yang vertical tu adalah depth. Yang horizontal itu adalah breadth. Keluasan ilmu yang ada pada kita. So, dalam depth dan breadth ini, bentuk-bentuk yang saya akan terangkan nanti, ada bentuk T yang saya sebut juga tadi, yang horizontal ialah banyak disiplin yang kita punyai, yang vertical kita punya expertise dalam satu-satu bidang. I-shape itu orang yang ada satu expertise tetapi secara mendalam. Dia tak ada ilmu yang luas mengenai disiplin-disiplin lain. Dan kita ada X-shape yang melibatkan kepimpinan. Kita ada Pi-shape. Dia ada dua expertise yang secara mendalam. Ya. Dia merentas, dia ada ilmu yang luas dalam pelbagai bidang, tapi dia ada dua cabang vertikal, artinya dia ada dua expertise yang dia kenal pasti. Kalau M-shape, dia pula ada tiga expertise. Kalau anda ada banyak expertise, termasuk ramai di antara anda yang arif tentang IT, mungkin anda boleh jadi comb-shape. Anda anggap sebagai diri anda yang vertical tu satu daripadanya ialah penggunaan tool. You are expert in using tool. Satu lagi anda punya keterampilan anda dalam pengajian atau content matematik. Satu lagi vertical itu adalah dari segi PDP dalam matematik. Itu expertise anda. Satu lagi mungkin dari segi pengurusan murid. Itu boleh jadi your comb shape. So, apakah yang dimaksudkan dengan depth? Depth itu berkait dengan expertise dan kemahiran teknikal. Kemahiran yang digunakan dalam tugas harian anda. Itu adalah technical skills anda. Umpamanya bagi cikgu, technical skill kita adalah PDP. Bagaimana nak buat penilaian, itu pun technical skill kita. Bagaimana nak mengurus murid, itu pun kemahiran teknikal. Bagi seorang jururawat, kemahiran teknikal dia bagaimana nak beri suntikan, macam mana nak beri ubat, macam mana nak uh, membersihkan luka. So, itu adalah technical skill. Dan apakah breadth dia yang merentas? Ialah ilmu dalam pelbagai bidang. Setengah di antara kita, kadang-kadang kita suka baca makalah-makalah dan majalah
kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat bahawa yang merentas adalah ilmu, knowledge, pengalaman, kemahiran dan konteks. Yang secara mendalam adalah kepakaran dan kemahiran teknikal. So kalau I-shape, kalau kita lihat dalam gambar raja ni, maksudnya ilmu yang luas anda tidak punyai, tapi secara mendalam, yes. One area of specialism. Adakah IT, adakah dalam mungkin hanya matematik saja? You can do that. Kita tahu bahawa ada setengah orang dia pakar dalam satu-satu bidang, tapi bila kita suruh dia ajar, sama jugalah seorang pemain bola sepak, dia hebat main bola sepak. Tapi kalau kita suruh dia jadi jurulatih, mungkin dia tak ada ilmu untuk jadi jurulatih. So, dia tak ada ilmu yang merentas. Right? So, dia hanya ada expertise sebagai pemain bola sepak. Dia mempunyai kemahiran. Itu saja. Tetapi yang T-shape, yang kedua, ada satu yang secara mendalam, dia mempunyai specialization, dan merentas itu dia ada ilmu yang lain-lain dan pengalaman yang luas dan kemahiran yang luas dan memahami konteks yang berbeza. Yang ketiga, pie shape pula mempunyai pengalaman yang luas yang merentas, tetapi ada dua yang vertikal. Dua yang vertikal itu adalah kepakaran dalam dua bidang tertentu. Konteks kita nak gunakan ni, kita tahu kalau di sekolah setengah cikgu tu dia bagus dalam seni, dia bagus, dia boleh jadi MC, dia bagus dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang dia ajar, maka ada 4 vertikal itu. Right? Ada orang dia pandai dalam hiasan. So di setiap sekolah tu kita tahu setiap cikgu dia boleh pegang peranan ini. So itulah kepakaran mereka. So tuan-tuan dan puan-puan pilihlah atau kenal pastilah yang mana satu merupakan bentuk yang boleh mencerminkan kepakaran atau keluasan ilmu yang ada pada anda. Adakah anda I-shape? Saya rasa mungkin kita dalam golongan pendidik ni tak termasuk dalam I-shape. Mungkin kita dalam T-shape atau kita mulakan kerjaya kita sebagai T-shape, ada yang lepas tu bergerak menjadi pie-shape, dan mungkin sebelum anda bersara, anda dah jadi comb-shape. Dah banyak kepakaran. So anda boleh bergerak daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. So, ini dalam kerjaya kita, sebab itu kepimpinan ni penting. Pemimpin boleh membantu kita ubah bentuk-bentuk ini. Mungkin kita mula dengan T-shape bila kita mula jadi cikgu di sekolah. Tapi kemudian bila diberi ruang dan peluang untuk belajar, untuk menambah kepakaran, kita boleh jadi pie-shaped. Dan bila kita sudah lebih arif lagi dan kita cari ilmu, kita bina gedung ilmu tu, maka kita boleh jadi comb-shaped. So kalau nak lihat dalam bentuk mudah untuk memahami, seperti saya sebut, dia spesialis dalam satu bidang saja. Dia tak ada broad knowledge. Tapi yang kedua, T-shape, ada luas, broad knowledge, tetapi ada spesialis dalam satu bidang. Yang pie-shape, spesialis dalam dua bidang dan broad knowledge. Yang seronoknya, comb-shape. Dia spesialis dalam 4 bidang dan dia ada broad knowledge. So tuan-tuan dan puan-puan, itulah employee styles. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sentiasa bersama pada hari ini untuk dapatkan ilmu. Itu adalah perkara yang baik. Kita tak ada siapa boleh kata saya sudah mempunyai segala ilmu yang ada di luar sana. Saya ucapkan terima kasih. Ingat, work hard in silence, let your success be your noise. Kita tak perlulah nak mempamer-pamerkan diri kita.
kita buatlah secara kerja secara senyap maupun di sekolah, dalam kelas, kita ikhtiarkan kita buat secara ikhlas tugas kita dalam kelas. Pastikan murid kita mengajar, murid belajar. Ingat, apa juga kita buat, kita kena sentiasa ikhlas dalam tugas kita. Tugas kita adalah tugas yang berat sebagai seorang guru. So, jalankan tugas anda dengan baik. Remember, tuan-tuan dan puan, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh bagi sesi snippets online yang bertajuk Different Employee Types IX Shape. Hadirin sekalian, perkongsian sebentar tadi melibatkan perkongsian berkenaan dengan penerangan kemahiran para pendidik, yakni daripada bentuk I-shape, T-shape, pie shape dan juga com shape, yang mana kita dapat melihat tadi sebentar tadi Datuk telah pun menerangkan tentang pengkhususan bagi setiap bentuk itu, bentuk kemahiran itu, yang mana melibatkan specialist. I-shape melibatkan satu sahaja specialist. Kemudian T-shape melibatkan broad general knowledge dan juga specialist, berserta dengan pie shape yakni broad general knowledge dan juga beberapa specialist, ada dua specialist, dan com shape yang mana memiliki banyak specialist, pelbagai specialist dan juga memiliki broad general knowledge. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada Datuk Dr. Mahendra Singh bagi snippets online yang bertajuk Different Employee Types IX Shape. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan beralih pula kepada slot yang kedua, yakni slot CDL Hands-on Online Session IPG siri ke-62 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Brilliant Choi bin Iswan Choi, yakni pelajar IPGM Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur, dengan penobatan pemenang anugerah ikon KPPB IPGM tahun 2024. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit latar belakang saudara Brilliant, yakni ikon KPPB kita. Saudara Brilliant Choi bin Iswan Choi berumur 19 tahun dan merupakan ambilan Jun 2023-2028. Kemudian pemenang anugerah ikon KPPB IPGM 2024, Major Bahasa Melayu, Minor Sejarah Pendidikan Rendah, Google Certified Educator Level 2, Certified Book Creator Author, Book Creator, Collaborator and Champion. Begitulah sedikit biodata ataupun latar belakang saudara Brilliant, yakni pembentang kita pada hari ini. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, tajuk yang akan dibentangkan oleh saudara Brilliant merupakan penggunaan AI untuk pengajaran dan pembelajaran PDP. Beginilah cara kami melakukannya dan impaknya kepada kami. Jadi sedikit ringkasan berkenaan dengan perkongsian yang akan disampaikan oleh saudara Brilliant. Sesi perkongsian ini adalah memperihalkan bagaimana AI disepadukan untuk meningkatkan proses PDP, yakni perkongsian ini akan diterangkan dari sudut perspektif seorang bakal guru dan bagaimana AI membantu proses PDP dan impaknya kepada pelajar. Dengan itu, tanda pagar cikgu bantu cikgu. Dengan itu saya mempersilakan saudara Brilliant Choi, panel pembentang kita untuk membentangkan tajuk CDL-nya, yakni penggunaan AI untuk PDP. Beginilah cara kami melakukannya dan impaknya kepada kami. Dipersilakan saudara. Boleh dengar suara saya? Okey, baiklah. Ya, boleh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru dan salam CDL. Okey, baiklah. Sebelum kita mula, izinkan saya share skrin terlebih dahulu. Okey. Okey, baiklah. Sebentar tadi saudara-saudari moderator telah memperkenalkan diri saya. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang satu topik yang sangat menarik, iaitu penggunaan AI untuk pengajaran dan pembelajaran. Beginilah cara kami melakukannya serta impak kepada kami. Baiklah, ini sedikit sebanyak tentang biodata diri saya.
Okay, baiklah. Ini merupakan pencapaian saya tertinggi setakat ini, iaitu saya merupakan Google Certified Educator level 2 dan saya merupakan Inspire Captain GEG Petaling Jaya. Okay, ini merupakan sijil-sijil yang telah saya kumpul, iaitu yakni sijil digital di mana saya telah mengumpul sijil ini pada semester 3 di bawah di mana pensyarah kami TS Mimasa UT telah membimbing kami untuk mendapatkan sijil-sijil ini. Antara sijil-sijil ini ialah Google Applied Digital Skills, sijil Showcase KPPB, sijil Magic School AI dan juga Book Creator. Okay. Saya juga telah mendapat title iaitu Book Creator Collaborator dan juga sertifikat daripada Canva. Okay. Hari ini saya akan membentangkan beberapa topik yang sangat menarik iaitu penggunaan AI. Ini merupakan kandungan AI yang akan saya bentangkan pada hari ini iaitu Quizzes AI, Pro AI, Image Bing AI, School AI, Magic School AI, Book Creator dan juga Figma. Ini merupakan AI yang telah saya gunakan sepanjang semester 3 dan hingga ke hari ini saya masih menggunakan AI ini. Okey, baiklah. Sebelum kita menerusi dengan lebih mendalam, saya ingin menceritakan tentang PLN dan juga PLE, di mana PLE ini merupakan Personal Learning Environment. Di dalam Personal Learning Environment, terdapatnya Personal Learning Network. Okey, saya akan kemukakan contoh Personal Learning Environment saya, di mana ini merupakan Personal Learning Environment dan Personal Learning Network. Personal Learning Network ini merupakan dengan siapakah kita berhubung dan juga PWT iaitu Personal Web Tools. Okay, Personal Web Tools ini nama pun tools, jadi ini merupakan tools-tools yang telah saya dapat ataupun pelajari berdasarkan dengan Personal Learning Network saya. Ini contoh-contoh rakan-rakan saya di peringkat global, iaitu kita ada Pak Nanang, Stephanie Howell, Brad Johnson, Famo Forbes, Nicole dan yang lain. Dengan mereka inilah saya telah berhubung untuk kursus asas pembelajaran digital di mana saya telah ditugaskan untuk berhubung dengan mereka dan mempelajari sedikit sebanyak tentang penggunaan aplikasi serta budaya pembelajaran di luar negara. Okey, kita kena tahu kenapa PLN dan PLE penting kepada guru. Iaitu yang pertama, PLN menyediakan ruang yang hebat untuk para guru bertukar idea. Pada masa yang sama, kita boleh berkolaborasi dan berkongsi sumber. Selain itu, PLN dan PLE juga penting kepada guru adalah kolaboratif serta perkongsian. Dengan adanya alat kolaboratif dan media sosial seperti Twitter, para guru boleh berinteraksi dan berkongsi idea serta sumber dengan rakan global dari pelbagai lokasi. Sekarang ini dunia digital, di mana dunia digital ini merupakan dunia yang semakin hari semakin maju. Jadi tiada alasan kenapa kita tak boleh berhubung dengan orang luar. Oleh itu kita harus berhubung dengan rakan-rakan global supaya kita dapat tahu banyak ilmu maupun manfaat daripada rakan-rakan kita. Seterusnya saya ingin kan kenapa pembelajaran digital amat penting pada zaman sekarang. Okey, kalau kita lihat ini saya ada sertakan kategori iaitu daripada baby boomer sehinggalah generasi alpha. Sekarang ni kita sedang mengajar generasi alpha yang di mana mereka lahir daripada tahun 2010 hingga 2024. Mereka ini merupakan generasi celik IT, celik digital. Berbanding dengan generasi Z maupun generasi di belakang, uh, mereka ini mereka ini lebih kepada old school, terutamanya generasi baby boomers di mana mereka lahir 1925 hingga 1945. Kalau kita lihat, generasi alpha ni kebanyakan dilahirkan ataupun dibesarkan dengan dunia COVID, dunia Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka terkurung dan mereka didedahkan dengan teknologi. Okay, kalau kita lihat kepada generasi Z, um, kami dibangunkan iaitu secara multimodal di mana kami boleh hidup di dunia moden maupun hidup di dunia tradisional ataupun dengan kata mudahnya kami boleh belajar secara moden ataupun belajar secara konvensional. Di mana kalau kami campak di dua-dua dunia ni kami boleh hidup. Berbanding dengan generasi X ataupun Y, mereka ini lebih kepada pemikiran yang maafkan saya, mereka ni tidak begitu fasih dengan digital. Jadi oleh itu, kalau kita tengok generasi alpha, mereka adalah virtual learner. Mereka lebih mahir tentang digital dan kalau kita perasan, ke mana-mana kita pergi pun kita akan nampak anak-anak yang lahir pada tahun 2010 hingga 2024 ni, mereka lebih menggunakan telefon ataupun mereka memang mahir dengan digital. Kalau kita tengok, mereka ini virtual maupun chatbots.
mereka menggunakan chatbots macam ChatGPT ke, dan itu merupakan salah satu ciri-ciri yang ada pada generasi alpha. Selain itu, kalau kita tengok generasi Z, dia punya apa tu slang. Slang dia adalah macam slay, good, yes queen. Berbanding dengan generasi alpha, ada pula slang-slang yang baru. Di mana slang-slang ini pun tidak begitu familiar kepada saya. Okay. Saya kira itu sahaja untuk generasi alpha. Sebab itulah saya nak tekankan bahawa pembelajaran digital pada abad ini sangat diperlukan. Kerana kita nak tekankan untuk generasi alpha ni supaya mereka lebih tertarik ataupun mereka lebih minat untuk mempelajari untuk belajar di dalam kelas. Terusnya kita akan beralih pula kepada satu aplikasi AI, di mana aplikasi AI ini saya kira sudah terkenal di kalangan guru-guru maupun pelajar-pelajar di luar sana. Tapi baru-baru ini aplikasi AI ini ataupun Quizzes AI ini telah melakukan satu update, satu pembaharuan di mana adanya Quizzes AI. Quizzes AI ini saya kira sangat mudah kerana kita boleh buat quiz semudah ABC. Dia tidak memakan tempoh yang amat lama berbanding dengan quizzes yang dahulu. Kita kena type soalan satu-satu. Tapi dengan adanya quizzes AI ini, quiz kita akan lebih cepat dan lebih mudah untuk dibuat. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan demonstrasi bagaimana saya gunakan quizzes AI ini. Okay. Okay, ini merupakan quizzes AI. Kalau kita search quizzes AI, dia akan keluar macam ni. Kita tekan. Ini adalah quiz AI. Ini adalah paparan yang akan terkeluar jika kita tekan link tersebut. Di sini kita akan login macam biasa. Jadi ini akan paparan. Dekat sini ada banyak topik yang kita boleh pilih. Tapi ini kalau para guru ingin buat topik yang baru menggunakan AI. Contoh saya akan pilih quizzes AI. Dekat sini akan ada contoh-contoh apa yang kita boleh buat. Contohnya kita boleh extract question from worksheet or question bank. Kita boleh import melalui dokumen, YouTube video maupun website ataupun online artikel. Okey, contohnya saya nak buat melalui website ataupun online artikel. Jadi apa yang perlu saya lakukan ialah saya tekan website atau online artikel, ini akan paparan yang terkeluar. Jadi kita akan contoh saya nak ajar tentang kata adjektif. Kata adjektif. Ini contoh website-website yang boleh digunakan. Macam saya selalu ambil daripada Pandai. Saya tidak galakkan untuk ambil daripada laman web Wikipedia kerana laman Wikipedia ini boleh diedit oleh sesiapa, jadi kita takut apa yang kita ambil tu merupakan information yang palsu. Jadi kita kena rujuk laman website yang boleh dipercayai. Jadi apa yang perlu saya lakukan, saya copy link, saya copy dan saya akan paste dekat sini. Dekat sini kita boleh pilih output language kita. Kita boleh pilih language kita, language Malay. Sebab ini bahasa Melayu. Okay, Malay. Okay, Malay. Dan ini number of question. Saya nak pilih 5. Okay. Dan ini ini ada. Dan ini kita boleh pilih grade. Saya nak port grade dan kita tekan generate quiz. Proses untuk membuat quiz ni tak lama. Dia memakan masa yang kejap sahaja. Kejap. Okay, Malay generate quiz. Dia tidak mengambil masa yang lama. Sekejap ya. Okay. Kita lagi sekali generate quiz. Kadang-kadang kalau ramai orang masuk pun dia akan hang ataupun lambat untuk buat quiz ni. Tapi dia tidak mengambil masa yang lama pun untuk generate quiz ini. Selain itu kita juga ada quiz extension di mana kita hanya rujuk laman website tu dan kita tekan extension, quiz tu akan generate sendiri. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk gunakan quiz extension. Jadi ini adalah contoh-contoh quiz yang kita telah buat tadi. Yang telah quiz AI buat tadi. Jadi dekat sini adalah kita tengok adakah betul ataupun salah. Apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif? Kata yang memberikan deskripsi atau sifat. Apa yang menariknya kita boleh edit. In case terdapat kesalahan ejaan ke apa, kita boleh edit. Jadi ini sangat menariklah sebab kita boleh buat quiz dengan cepat. Tidak mengambil masa yang terlalu lama. Jadi ini adalah contoh-contoh dan kalau dah kita boleh publish saja. Lepas tu saya nak ajar bagaimana kita nak guna extension. Ini adalah quiz extension di mana kita boleh download dekat Google Chrome. Saya search quizzes extension.
Jadi kita boleh download dekat Chrome Web Store. Jadi kalau kita tekan quizzes extension, kita boleh pilih soalan apa yang kita nak, multiple choice, grade yang kita nak dan create the quiz. Jadi proses ini sama juga kalau kita buat, dia tidak mengambil masa yang lama pun. Okay, seterusnya saya ingin pergi ke aplikasi AI yang seterusnya, iaitu aplikasi Image Bing AI. Pernah tak kalau para guru kat sana nak buat satu image tapi kita tak jumpa image tu kat Google? Jadi, saya cadangkan untuk menggunakan Image Bing AI. Di mana Image Bing AI ini saya telah gunakan untuk membuat ataupun mencipta adiwira saya, iaitu Wira Digital Madani. Okay, kenapa saya gunakan Image Bing AI ini? Kerana image-nya sangat 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 cepat sangat mudah dan kita hanya perlu masukkan prompt, image tu akan buat sendiri. Jadi saya galakkan kalau kita nak gunakan ini dalam kelas boleh, kerana melalui ini kita boleh tengok kreativiti anak-anak murid kita dan bagaimana mereka mendeskripsi diri mereka. Contoh macam kelas saya telah menggunakan Image Bing AI ini untuk create superhero kami. Di mana superhero ini kami meletakkan prompt. Jadi saya cadangkan untuk meletakkan prompt tu dengan lebih detail, dengan lebih terperinci supaya image yang dihasilkan itu lebih berkualiti dan lebih realistik. Jadi saya akan tunjukkan penggunaan Image Bing AI. Okay. Kita dah search Image Bing AI, nanti dia akan pop up macam ni. Dan dia ada kredit, tapi kadang-kadang kita boleh guna lebih daripada satu account. Jadi dia punya kredit ni akan reset setiap 1 hari. Jadi contohlah kan, kita ingin buat satu superhero tapi dalam bahasa Inggeris. Tetapi kita tidak mahir dalam bahasa Inggeris. Jangan risau, kita hanya perlukan gunakan AI yang lain, iaitu ChatGPT. Okay, macam mana kita nak gunakan ChatGPT adalah, bagaimana kita guna ChatGPT adalah, okay, kita just letakkan, buat create ni, superhero prompt or image. I want to describe my hero as a man who had superpowers that can fly, and he wear sunglasses. Jadi akan macam ni. Ataupun kita just copy, ataupun kita boleh tulis dalam bahasa Melayu. Bila kita tulis dalam bahasa Melayu, kita terus dia translate can create. Okay, jadi ia tidak mengambil masa yang terlalu lama. Jadi apabila dia create, dia tidak create satu image, dia akan create 4 image. Yang mana kita boleh pilih antara 4 image tu, image mana yang paling terbaik. Ini adalah contoh-contoh superhero yang telah saya letakkan. Tapi kalau kita letakkan lebih spesifik, dia akan letakkan image yang lebih spesifik lah. Ini merupakan contoh-contoh image yang telah saya lakukan. Ini saya buat image, a playful cat is batting a small colourful ball with its paws. Ini adalah contoh. Ini pula contoh-contoh yang lain. A superhero, a man with smartwatch that can fly. Ini adalah contoh-contoh. Kalau kita contoh saya berminat dengan image ini, saya boleh tekan share, save, download ataupun customize. Kalau kita customize, kita boleh edit balik image ini. Okay. Ini adalah contoh-contoh. Sekejap dia akan keluar macam ni. Kita boleh remove background, kita boleh crop. Jadi saya kira ini sangat mudah lah, sebab kalau image tu kita nak edit sikit, kita boleh terus edit. Kita boleh download, dia akan download terus. Okay, seterusnya kita akan beralih kepada aplikasi AI yang seterusnya, iaitu School AI. School AI ni apa? Okay, School AI ni kita boleh create satu space dan kita boleh lihat murid-murid kita punya prompt. Macam ChatGPT, kalau kita suruh murid kita guna ChatGPT ataupun aplikasi-aplikasi AI yang lain, kita tak boleh tengok ataupun kita tak boleh lihat apa prompt murid kita. Jadi, School AI ni boleh digunakan untuk sesi PDP dan memberi sokongan individu kepada pelajar. Saya akan demonstrasikan bagaimana kita ingin menggunakan School AI. Okay. Kalau kita search School AI, dia akan link ini, kita tekan link ini. Dan ia adalah free untuk cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu boleh gunakan ni di dalam kelas masa proses pembelajaran. Okay, kita tekan. Okay. Sign in macam biasa.
Jadi dia akan keluar macam ni. Okay. Jadi kita boleh create sidekick. Okay. Kita boleh create sidekick, kita boleh find space ataupun kita boleh create a space. Macam saya selalu buat sidekick. Okay, sebab sidekick ni memang amat popular lah. Okay, contohnya, what do you want sidekick to do with your students? Tell a sidekick that you want it to help your student. Be as creative as specific as you want. Ini adalah contoh. Okay, di mana kalau kita tekan more options, dia akan lebih spesifik ataupun lebih detail. Ini adalah contoh-contoh sidekick yang tepat yang pernah saya lakukan di dalam kelas. Okay. Kalau saya tengok ini adalah contoh yang pernah saya buat. Apa yang menariknya, sidekick ini kita boleh arahkan sidekick ini untuk menceritakan apa yang ingin student kita ketahui. Contohnya, semasa saya membangunkan sidekick ini, saya ingin murid-murid saya untuk mencari identiti superhero mereka. Di mana sidekick ini boleh digunakan dalam bahasa Melayu. Kalau kita tengok dekat sini, boleh cakap dalam bahasa Melayu, dia akan terus cakap bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu ini tidaklah bahasa Melayu standard merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka, tetapi masih boleh difahami. Okay. Kita boleh edit. Sekejap. Okay. Ini kita boleh share QR code kepada murid-murid ataupun share link. Jadi sangat mudah kalau kita guna sidekick. Okay. Mari kita cuba buat satu sidekick. Okay. Kita create sidekick. I want to help my student to find their superhero name based on their hobby. Okay. Ini adalah contoh sidekick yang saya ingin lakukan. Contoh more option, describe the audience, the participant. Okay. Disebabkan saya mengajar sekolah rendah, saya akan letakkan di kalangan pelajar sekolah rendah lah. For students from age 7 to 12 years old. Okay. Informal tone and friendly tone. Okay. Seterusnya ini kalau ada setengah peraturan yang ingin kita letakkan. Kalau tak ada pun tak apa, tapi ikut keperluan masing-masing kalau nak letak ataupun tidak. Okay, ini contoh what rules do you want set for this session? Share any concrete rules around a psychic will and won't do with your student. Okay, be friendly with them and give them direct answers. Okay. Seterusnya kita boleh launch. Lepas tu kita boleh make it public ataupun private, dan kalau kita dah siap kita tekan launch ataupun kita boleh preview dulu dekat sini. Okay. Kejap. Okay, macam ni, dia akan keluar macam ni. Hey there, I'm excited to help you find your superhero name based on your hobby. Dia akan tanya kita first, what's your favorite hobby? Tetapi kalau andai kata murid-murid kita ada masalah dalam bahasa Inggeris, kita boleh suruh sidekick ini berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa Melayu. Use Malay language if they don't understand in English. Okay. The launch. Okay. Kita boleh add to Google Classroom. Jadi ini macam kita boleh terus letak kat Google Classroom dan ia memudahkan lah. Jadi ini adalah ni. Show invite link. Okay, kita boleh copy link dan saya akan cuba gunakan site ini. Bila nak letak ni, kita boleh suruh murid-murid kita letakkan nama sebenar ataupun nama superhero mereka. Lalu saya akan letak Brilliant. Saya akan tekan join. Hey there, it's going to be fun. What something do you love to do in your free time? Ini adalah contoh lah kan. Jadi saya akan okay. I like to play games. Okay. Disebabkan kita akan bagi contoh kan kalau anak murid kita tidak mahir dalam bahasa Melayu. I cannot understand in English. Can you speak Malay? Tanya dia. Jadi dia akan terus cakap dalam bahasa Melayu dan dia boleh speak juga. Okay.
Ini juga boleh meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris murid-murid sebab dia boleh bercakap. Jadi saya akan cakap, saya suka bermain game di waktu lapang. Okay, jadi dia akan ambil masa untuk jawab. Saya suka bermain Mobile Legends. Saya suka guna School AI Sidekick ni sebab kita boleh perhatikan prompt apa yang anak-anak murid kita gunakan. Okay, hero favorite. Hero favorite saya suka Zilong. Okay. Soalan dia akan tanya soalan dan dia akan jawab. Jadi melalui hobi-hobi ini, dia akan cuba carikan satu nama superhero yang kita sukakan. Jadi ini boleh meningkatkan, kita boleh, murid-murid boleh tunjukkan kreativiti mereka melalui sidekick ini. Saya suka kekuatan Zilong. Okay. Dia akan bagi jawapan dan semua ini dia akan rekodkan dan kita boleh tengok prompt tu. Jadi dia apa kata kita gabungkan kekuatan Zilong dengan kamu suka seperti warna kegemaran atau nama haiwan. Okay, saya suka warna hijau. Okay, tengok apa nama dia akan bagi kepada kita. Dia akan bagi macam ni. Ini sangat menarik sebab kita boleh tengok ataupun kita boleh pantau apa prompt yang anak murid kita gunakan. Kita akan tengok dia keluar tak dekat ni. Okay. Dia akan keluar macam ni. Jadi kita boleh perhatikan apa yang prompt anak murid kita gunakan. Dan andai kata kita dah tak nak guna ni, kita boleh tekan end ataupun pause supaya nanti set ini tidak dimasuki oleh orang luar. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke aplikasi AI yang seterusnya iaitu School AI. Kita akan pergi kepada Pro AI. Okay, kenapa saya suka Pro AI ini? Sebab Pro AI ini kita boleh mencipta bot sendiri. Di mana kalau kita perasan, kalau kita guna Google lah kan. Okay, contoh, kalau kita guna Google, kita search tentang kata kerja. Jadi dekat sini ada banyak. Dia akan sampai beribu-ribu, beratus-ratus. Tetapi dari situlah kalau kita tanya ChatGPT, dia akan ambil berdasarkan ni. Dia akan rujuk satu website, satu laman Google tu untuk mendapatkan informasi. Tapi berbanding dengan Pro AI, apa yang kita arahkan Pro AI dan apa bahan yang kita berikan kepada Pro AI tu, dia akan guna bahan itu untuk menjawab soalan-soalan kita. Kiranya jawapan dia akan lebih spesifik. Macam ChatGPT, jawapan dia akan meluas. Dan kadang-kadang kita tak boleh percaya pun ChatGPT tu sama ada jawapannya benar ataupun sahih. Jawapannya benar ataupun palsu. Okay, jadi saya akan tunjukkan macam mana kita ingin menggunakan Pro AI. Okay, Pro AI. Okay. Pertama, kita akan create bot. Okay, ini adalah contoh-contoh bot yang telah saya bangunkan. Okay, seterusnya kita boleh create ataupun kita boleh cipta banyak jenis bot. Contohnya prompt bot, image generation, video generation, role play ataupun server bot. Pada hari ini saya akan tunjukkan prompt bot. Okay. Kita akan ambil prompt bot dan kita boleh edit picture kita. Mungkin kita boleh bangunkan robot ni menggunakan image Bing AI tadi. Mungkin kita boleh cuba bangunkan image gambar ini menggunakan image Bing AI. So, kita akan tekan back. Kita akan ni. Okay. Create bot wearing Malaysian traditional clothes. Dia akan create. Sementara kita create, kita akan tengok Pro AI. Okey, ini adalah nama Pro AI kita. Kita boleh edit. Contoh nama Pro AI ni kita boleh guna School AI tadi. Macam mana kita nak create. Macam tadi saya nampak ada perkataan Zilong. Zilong dulu. Zilong underscore. Okey. Ini adalah bot behavior. Contohnya bot behavior ni dia macam ambil macam ChatGPT dia macam dia akan ikut ChatGPT punya style. Macam saya akan main ChatGPT sebab ChatGPT ini dah ada update dan ChatGPT ini dah update dan laju sedikit berbanding dengan AI lain.
Seterusnya kita tengok balik gambar kita. Ini adalah contoh-contoh tu. Contoh kita ambil ini dan kita download. Kita pergi balik Pro AI dan kita upload picture yang kita download tadi. Dekat sini dah ada. Okay. Tell your bot how to behave and how to respond to user message. Try to be as clear and specific as possible. Kalau kita ada masalah ini, kita boleh tengok link ini, dia akan berikan contoh kepada kita. Okay. Ini adalah contoh-contoh yang boleh kita ambil sebagai rujukan. Contoh kalau kita tengok kat sini, contoh dia, you are the chatbot. You will try to respond to the user's question or you get easily distracted. Ini adalah contoh-contoh yang boleh kita rujuk. You are kata kerja bot. Student will ask you about kata kerja. You need to answer to the question. Okay, you need to answer the question. Ini adalah knowledge base. Apa yang suka knowledge base ni, kita jadi rujukan apa yang dia akan jawab bila kita tanya tu, dia akan ambil daripada sini. Sebab itu saya suka gunakan Pro AI ini untuk proses pembelajaran. Di mana info-info yang dia ambil, dia akan ambil daripada sini sahaja. Dia tidak akan ambil daripada tempat lain. Contoh, saya akan cari jurnal ataupun artikel berkaitan dengan kata kerja. Kata kerja PDF. Jadi ini mungkin kita boleh ambil kata kerja. Kita download. Okay, saya cari jurnal yang kedua. Sebab lagi banyak jurnal, lagi bagus. Okay, contoh kita ambil ni. Ni research sikit. Kita ambil ni. Okay, kita dah ada dua. Jadi kita pergi Pro AI balik, kita akan upload. Kita akan upload dua yang kita download tadi. Jadi, info-info ataupun jawapan-jawapan dia akan ambil berdasarkan jurnal yang kita upload tadi. Ataupun kalau ada buku teks digital, kita boleh upload dalam ni supaya jawapan yang diberikan tu lebih sahih, boleh dipercayai dan murid-murid boleh digunakan semasa proses pembelajaran. Sebab sekarang ni kita nak buat macam proses pembelajaran berpusatkan murid. Melalui ini, kita bolehlah cuba terapkan sedikit elemen itu. Okay, ini adalah greeting message. Greeting message ini adalah message apabila kita ingin memulakan perbualan tersebut. Contohnya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan Zilong Bot. Saya akan bantu anda untuk menjawab segala persoalan berkaitan kata kerja. Jadi itulah. Ini ada advance lagi. Dia akan suggest reply. Suggest reply ni contohnya kita nak end chat dekat situ, dia akan berikan beberapa suggestion. Kita boleh enable ataupun unenable. Biasanya saya akan enable supaya murid boleh dapat tahu contoh-contoh soalan. Okay, bio ni kita nak describe ataupun ciri-ciri buat kita. Dia adalah seorang guru AI membantu anda menjawab soalan berkaitan kata kerja. Okay. Ini kita boleh make book public. Kita boleh buat bot kita public ataupun private. Sebenarnya saya nak buat public supaya lagi ramai orang boleh menggunakan bot saya. Okay, contohnya dekat sini, kita kita ajar bahasa Melayu, jadi kita akan suruh dia menjawab dalam bahasa Melayu. You need to use Malay language. Gunakan bahasa Melayu. Okay. Kalau semua ni dah siap, kita boleh create bot kita dan dia akan jana bot kita. Dan bot ni kita boleh kongsi melalui link ataupun QR code. Macam ni kita boleh share bot kita dan kita telah copy. Kita boleh share. Ini adalah greeting message kita tadi. Saya tidak faham tentang kata kerja. Terangkan kepada saya. Okay. Dia akan menjawab persoalan kita berdasarkan jurnal dan artikel yang telah kita muat naik masa kita cuba mencipta bot ini.
Contohlah kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Jadi jawapan-jawapan ini semua diambil daripada jurnal ataupun artikel yang kita muat naik sebentar tadi. Jadi dia sangat mudah dan sangat boleh dipercayai kalau kita ingin gunakan AI di dalam kelas. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke AI yang seterusnya iaitu Magic School AI. Magic School AI ni akan dikhususkan kepada para guru di luar sana. Antara sebab kenapa saya suka guna Magic School AI ini, dia ada banyak ciri-ciri yang boleh kita gunakan. Okay. Jadi kita teachers, kita login sebab saya dah pernah gunakan sebelum ini. Dan Magic School AI ini juga menyediakan sijil-sijil yang boleh kita jawab soalan dan mendapatkan sijil tersebut. Okay, dalam AI tools ni kita ada boleh create email, kita boleh buat YouTube video question yang mana kita upload video YouTube dan dia akan cuba jana soalan berdasarkan video yang kita upload tu. Seterusnya kita boleh create image, lesson plan dan apa yang menariknya dalam ini kita ada Raina chatbot. Di mana chatbot ni boleh digunakan. Kita sama macam ChatGPT tapi Raina ni memang dah dikhususkan dipakar dalam bidang schools ni, dalam bidang schools ataupun tentang bidang teaching. Jadi itu yang specialnya tentang Raina bot. Okay, seterusnya kalau kita tengok dia ada banyak. Kalau kita nak explain satu-satu memang tak cukup masa. Jadi kadang-kadang saya gunakan ini dalam kelas. Contohnya PD Planner yang baru. Dan dulu kita boleh jana soalan menggunakan Magic School AI ini. Jadi kalau Magic School AI ini juga ada menyediakan sertifikat yang boleh kita jawab soalan. Jadi ini ada contoh sertifikat, ada level 1, level 2, level 3 dan juga ada how to use Magic School Image Generator. Jadi ada banyak sertifikat yang boleh para guru di luar sana kalau ada masa boleh cuba menjawab certification course ini. Seterusnya kita akan pergi ke AI yang seterusnya. Kalau macam tadi kita ada quizzes dan selain itu kita juga ada Bluecard. Okey, apa yang menariknya tentang Bluecard ini? Kalau quizzes ataupun Kahoot dia sudah basic. Ramai yang tahu tentang kewujudan quizzes dan Bluecard. Quizzes dan Kahoot. Tetapi berbanding dengan Bluecard ini sangat menarik kerana kita main dua permainan dalam satu permainan. Jadi pemenangnya ditentukan berdasarkan siapa yang boleh menggunakan strategi untuk menjawab soalan dengan lebih cepat berbanding dengan siapa yang menjawab soalan paling banyak. Okay, kita akan tunjukkan macam mana nak gunakan Bluecard ini. Sign in macam biasa. Okay, ini adalah contoh kita boleh guna Bluecard. Dan saya pernah menggunakan Bluecard di dalam kelas saya, iaitu saya telah buat untuk subjek falsafah perkembangan pendidikan dan saya telah gunakan di dalam kelas. Bluecard ni boleh dimainkan secara berkumpulan, secara individu dan sangat menarik kerana kita main dua permainan dalam satu permainan. Contoh kita boleh search tentang kata kerja, dia akan keluar. Ataupun kita boleh buat sendiri kata kerja tu. Kita boleh buat manual, Quizlet import ataupun CSV import. Okay, ataupun kita boleh search je kata kerja, dia akan keluar. Yang ni saya ambil ni. Ni adalah contoh-contoh soalan. Dia bagi gambar, kita kena pilih jawapan yang mana yang betul. Dan kita boleh assign as homework ataupun kita boleh play solo. Ini adalah dia akan pilih select game mode. Kalau ikutkan ada banyak lagi game mode yang boleh dimainkan tapi sebab kita main secara solo, ini adalah game mode yang boleh dimain secara solo sahaja. Kalau kita pilih cafe sebab saya suka gunakan ini, ia lebih menarik dan sangat seronok. Okay. Kita try. Ini adalah contoh. Alamak, ini dalam bahasa Cina pula. Sudah salah. Sekejap, kita ambil dalam bahasa Melayu. Okay. Kata kerja. Okay. Ini adalah dalam bentuk typing. Kita boleh buat dalam bentuk typing ataupun dalam pilihan ABC. Macam kita tengok dia akan main dua permainan dalam satu permainan sahaja. Okay. Ini adalah contoh. Dan kalau kita nak main secara berkumpulan, kita tekan host dan kita boleh pilih. Dekat sini yang ada banyak game mode tu. Kita boleh pilih mana yang kita nak. Macam factory ini, pemenang akan ditentukan berdasarkan siapa yang boleh membangunkan kilang dengan cepat.
Jadi nak membangunkan kilang dengan cepat tu, diorang kena jawab soalan yang betul, baru boleh bina kilang. Tetapi, dia akan bagi pilihan lagi nak bina kilang apa, kilang mana yang lebih berbaloi. Itu yang kita katakan dia main dua permainan dalam satu permainan. Tapi kalau dia jawab soalan salah, dia tak dapatlah bina kilang tersebut. Okay. Selain Bluecurve, kita juga ada aplikasi AI yang lain, iaitu Book Creator. Okay. Kenapa saya sukakan guna Book Creator ini? Kerana dia merupakan aplikasi buku digital, di mana kita boleh membangunkan buku digital kita sendiri. Dan apa yang menariknya, page-nya unlimited. Kita boleh buat beribu-ribu page tanpa bayaran. Contohlah, ini adalah book creator yang telah rakan sekelas saya bangunkan. 26 ahli kelas saya telah buat e-portfolio mereka sendiri. Apa yang menariknya, book creator ini kita boleh menunjukkan kreativiti kita sendiri tanpa sebarang halangan. Contoh, saya ambil e-portfolio saya, di mana e-portfolio ini telah menggabungkan ketiga-tiga kursus ketika saya belajar pada semester lepas. Apa yang menariknya, book creator ini unlimited page, kita boleh bina unlimited page dan kita boleh insert image. Dan yang menariknya, book creator ini boleh link dengan Google Drive dan juga Canva. Ini contoh saya telah buat mengikut kreativiti saya sendiri. Okay. Ini adalah contoh saya cuba buat satu page. Kita akan copy page yang baru. Okay. Kita buang design ni. Okay. Kita boleh tekan tambah kalau kita nak letak image, kamera ataupun kita nak pen. Dan book creator ini sediakan banyak saiz dalam bentuk A4, landscape dan juga comic punya saiz. Contoh ni apps dia link dengan Google Drive dan juga Canva. Kalau kita buat kat Canva, Canva tu akan terus buka kat sini dan dia akan terus papar saiz yang sesuai untuk kita letakkan di dalam ini. Ini adalah contoh-contoh yang telah ada. Contoh kalau saya letak ini, saya edit letak nama saya, Billion, dan saya just tekan add to book. Jadi proses dia tak lama. Sebab kenapa saya suka guna book creator ini, sebab dia memudahkan dan dia aplikasi digital. Contoh, ini adalah contoh kalau kita dah siap menulis buku tu. Dia akan, cara dia flip page pun macam buku, kita boleh download dia dan kita boleh suruh dia baca. Dan kita juga boleh buat dia full screen, kita boleh download as e-book dan kita juga boleh print. Lepas tu, ni kalau kita nak tengok semua page sekaligus. Di mana book creator ini sangat menarik lah. Dan juga book creator ini menyediakan template-template juga kalau kita nak create from template. Dia ada sediakan template. Pelbagai template yang menarik yang boleh dipilih. Dia juga sediakan template berdasarkan subjek-subjek yang spesifik dan menarik. Book creator juga ada sediakan certification course. Di mana kalau kita lihat semua video ini dan menjawab soalan, kita boleh dapat book creator certified author. Ini adalah contoh yang telah saya dapat pada semester 2 pada tahun lepas. Pada tahun ini, pada awal tahun. Jadi ini sangat menarik dan kita boleh suruh ataupun ajar anak murid-murid kita untuk gunakan book creator ini dalam kelas supaya mereka boleh menunjukkan kreativiti mereka sendiri. Terusnya, aplikasi AI yang saya ingin ajarkan ialah Figma. Kenapa saya suka guna Figma ini? Kerana kita boleh semua orang boleh join dalam satu room, satu space dan kita boleh edit sama-sama. Okay, contoh. Ini adalah contoh kalau kita search Figma dekat Google dan tekan link yang pertama. Tekan new design board. Ini adalah contoh. Kita boleh letak sticky notes, kita boleh conteng. Kalau dan Figma ni boleh digunakan di dalam iPad ataupun telefon dan ia sangat memudahkan. Contoh kalau marker, kita boleh conteng, kita boleh letak sticky notes, kita boleh pilih pelbagai warna, kita tampal dekat sini. Kita boleh tampal, boleh besarkan, boleh mention dan dia juga boleh buat kamera. Sekejap. Tutup ni. Jadi ini adalah contoh-contoh kita boleh letak template, nanti dia akan terus template dekat sini. Salah satu sebab saya suka guna Figma ni sebab kita semua boleh edit dalam satu space. Space dia sangat besar. Tengok dari hujung sini sampai hujung sini. Kita boleh edit dan kita boleh share kepada rakan-rakan kita. Kita boleh share melalui email ataupun share melalui e-link dan kita boleh edit sama ada orang tu boleh view ataupun edit. Okay, contoh kalau kita tengok ni ada sediakan pelbagai benda menarik. Sekejap, kita zoom.
Kita zoom dan kita tangkap gambar. Boleh tak gambar tak? Okey, photo booth. Jadi kita boleh tangkap gambar. Dan kita boleh letakkan gambar. Oh, sebab saya ada pakai kamera dekat zoom. Okay, faham? Jadi kalau ikutkan dia boleh letak gambar dan gambar tu dia akan print dekat sini. Tapi sebab saya ada dekat kamera kat zoom, jadi saya tak boleh letak gambar. Okay. Sebenarnya kita boleh juga letak ni stiker. Kalau kita buat dalam kelas kan, terutamanya dalam kelas, selalunya kita akan guna kertas mahjong, kad manila. Apa kata kita buat pembaruan dengan kita menggunakan Figma. Kita boleh suruh murid-murid kita gunakan Figma untuk membuat nota, peta minda. Macam ni dah sediakan template, jadi murid-murid boleh pilih template yang mereka suka. Lepas tu kita just present je. Dan kita juga boleh chop, contohnya. Murid ni layak dapat 5 bintang. Kita letakkan 5 bintang. Kalau murid ni tidak menjawab soalan, kita letak macam ni. Jadi sangat mudah, sangat menarik sebab semua orang boleh masuk sekaligus. Dia tak ada halangan. Unlimited people boleh join Figma ini. Dan Figma ni juga telah diajar oleh rakan pembelajaran global saya, iaitu Farmer Forbes. Jadi kita boleh type anything. CDM 2024. Ini adalah contoh. Contoh. Dan juga kita boleh letak stiker macam kita nak. Ini emoji. Ini sangat menariklah sebab Figma ni boleh disertai dan semua orang boleh join pada masa yang sama. Terusnya saya ingin ajar tentang Kami App. Okay. Kami App ni merupakan satu aplikasi untuk membuat nota. Dan Kami App ini boleh dia terus link dengan Google Classroom. Di mana kalau kita upload nota ataupun kertas kerja ataupun latihan di dalam Google Classroom, murid-murid boleh menjawab menggunakan Kami dengan diorang kena download Kami extension melalui Google Chrome Web Store. Okay, macam saya dah download dan download dia akan keluar dekat sini, Kami, for Google Chrome. Kita tekan login sebab saya pernah gunakan Kami App ni dan Kami App ni juga diajar oleh rakan pembelajaran global saya. Dan dia juga sediakan template yang sangat menarik. Kita boleh pilih template yang kita nak. Kita boleh pilih berdasarkan subjek. Ini contoh. Contohnya kita ambil ni. Ni untuk subjek matematik kita boleh gunakan. Open with Kami. Ini adalah contoh. Contohnya kita boleh tulis ataupun boleh draw. Contohnya draw kan. Kita tulis 8. Dan sama juga Kami App ni boleh digunakan di telefon, di iPad, di laptop. Jadi kalau macam tab tu dia boleh tulis, lagi cantiklah tulisan dia. Juga kita boleh letakkan komen. Letakkan komen, buat soalan ini. Macam tu. Boleh juga disebut. Macam ni. Kita boleh, dia ada voice. Nanti, dia macam voice. Nanti voice tu ada akan buat tu. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Melayu tu tak ada lagi. Tapi masih boleh digunakan kalau kita nak type. Kita boleh type juga. Lepas tu dia ada juga dictionary. Dia juga boleh ada shapes. Dan kita juga boleh add media. Ada juga signature. Signature ni kita boleh terus upload. Macam ni signature. Kita boleh insert. Macam tu lah. Dan dia boleh sangat mudah lah untuk digunakan. Sebab kadang-kadang kalau kita upload latihan dalam Google Classroom tu, kita kena download lagi. Lepas tu kita kena buat dekat aplikasi lain. Tetapi dengan menggunakan Kami ni, kita terus boleh buat. Bila dia terpapar, nampak button Kami App tu, kita just tekan. Dan kita juga boleh share. Kami App ni dia boleh sertai beramai-ramai. Boleh lebih daripada seorang boleh buat latihan ini bersama-sama. Contoh tadi kita pilih ni. Kita pilih draw tadi. Kita boleh pilih size. Contoh 6. Dan kita pilih 2 campur 7, 9. 9. Ni kita tekan sampai 9. Ni macam ni. Sangat mudah dan saya rasa Kami App ni boleh digunakan ketika proses pembelajaran. Seterusnya, macam saya cakap tadi, Kami App ni dia dah tu. Kita terus link dengan ni. Kita boleh tekan. Dia akan open Kami ni. Kita boleh import daripada Google Drive, daripada OneDrive. Daripada Google Classroom pun kita boleh buat. Macam saya tak ada kelas.
saya tak ada lagi Google Classroom. Saya pernah join saja. Saya pernah join Google Classroom tapi tak ada Google Classroom tu sendiri. Dan kami juga boleh generate melalui AI. Dan disediakan melalui template dan kita juga boleh kongsi, kami boleh berkolaborasi kami app ni dengan share. Kita share, kita boleh download, quick download, print pun boleh. Jadi sangat memudahkan ketika kita menggunakan kami app ini. Okay. Seterusnya, saya kira itu sahaja aplikasi-aplikasi AI yang telah saya terangkan pada hari ini. Dan mesti semua tertanya apakah impak aplikasi-aplikasi ini kepada saya. Salah satu impak dia adalah peningkatan kemahiran teknologi. Kenapa pembelajaran digital ini memberi impak daripada aspek kemahiran teknologi ini? Kerana dengan adanya aplikasi AI ini, kita dapat menggalakkan penggunaan pelbagai aplikasi dan alat pendidikan. Contohnya macam aplikasi-aplikasi tadi, kita boleh meningkatkan lagi cara penggunaan dan juga kemahiran dalam bidang teknologi. Seterusnya adalah pengurusan masa yang lebih fleksibel. Macam dulu kalau kita nak buat soalan, kita perlu type satu-satu. Tetapi dengan adanya Quizzes AI, Bluecurt, kita boleh jana soalan dengan mudah sepantas yang mungkin dan semudah ABC. Seterusnya kita juga ada impak yang lain adalah penilaian dan maklum balas yang lebih efisien. Okey. Seterusnya kita ada juga cabaran stres dan keletihan. Di mana kalau kita dulu kalau para guru kan dia nak buat soalan tu dia mengalami stres sebab guru ni tugas dia bukan mengajar, ada banyak lagi tugas-tugas yang perlu dilakukan. Dengan adanya AI dalam proses pembelajaran ini, dia akan memudahkan bebanan kerja guru-guru. Seterusnya peningkatan pengajaran disebabkan kita ajar generasi alfa, di mana generasi ini merupakan generasi celik digital. Kita tak boleh mengajar dengan kaedah konvensional. Kita perlu mengajar dengan kaedah yang lebih moden. Melalui ini, kita boleh meningkatkan lagi proses pembelajaran dalam kalangan murid-murid terutamanya generasi alfa. Seterusnya, impak yang lain adalah akses kepada sumber pembelajaran global. Jadi melalui ini, macam tadi Figma kita boleh berkolaborasi. Kami app kita boleh berkolaborasi. Kita boleh cari rakam pembelajaran global. Macam PLE tadi. Kenapa PLE penting adalah untuk kita mendapatkan maklumat tambahan dengan rakam pembelajaran global, bagaimana kita boleh bertukar pendapat, bertukar ilmu, bertukar budaya. Jadi salah satu impak pembelajaran digital adalah akses kepada sumber pembelajaran global. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berpusatkan pelajar, di mana guru ini lebih kepada facilitator kepada pelajar, di mana ada kalanya pelajar perlu belajar daripada guru dan guru juga perlu belajar daripada pelajar. Seterusnya kita boleh menggalakkan pembelajaran kendiri dan kemahiran pemikiran kritis di kalangan pelajar. Jadi ini adalah beberapa impak pembelajaran digital terhadap saya. Okay. Seterusnya apa yang saya dapat dengan memperolehi pelbagai ilmu-ilmu ini? Antara salah satunya adalah saya merupakan salah seorang EduGuardians member, di mana EduGuardians ini merupakan satu komuniti pendidikan yang amat besar, di mana saya sangat berbesar hati kerana saya dapat menyertai EduGuardians official member. Dan EduGuardians ini merupakan satu komuniti di mana kami boleh berkumpul dan saling bertukar pendapat. Macam Farmofox ini merupakan orang kuat EduGuardians. Macam ini dia pernah reply dekat Twitter saya menunjukkan kami ada kolaborasi secara di peringkat global. Seterusnya, manfaat yang seterusnya adalah saya telah mendapat kami app premium daripada orang kuat kami sendiri. Di mana untuk menghubungi Nicole Rennie ini amat sukar kerana ketika saya cuba siap di Twitter, dia tidak cuba untuk menghubungi saya. Tetapi apabila dia dapat tahu saya merupakan salah seorang pelajar pensyarah saya iaitu CS Mima, dia terus membalas chat saya dan berbesar hati untuk melakukan sesi temu bual bersama saya. Melalui ini saya telah mendapat kami app premium dan mengangkat nama IPGM ke peringkat global. Okay. Seterusnya saya mendapat sijil serta ilmu baharu. Ini adalah sijil-sijil sesetengah sijil yang telah saya letakkan. Ada lagi sijil yang belum saya letakkan. Dan melalui sijil-sijil ini, saya dapat meningkatkan lagi kemahiran digital saya dalam proses pembelajaran. Pada masa ini saya baru berumur 19 tahun, tetapi saya telah cuba memperluaskan lagi PLE saya, mendapatkan ilmu baharu
dan berkolaboratif dengan rakan-rakan yang terdiri daripada pelbagai negara. Okay. Saya ingin mengatakan sesuatu iaitu Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahawa hiduplah seolah-olah anda akan mati esok. Belajarlah seolah-olah anda akan hidup selama-lamanya. Kerana ilmu ini tiada pengakhiran. Jadi oleh itu kita kena sentiasa belajar untuk memperolehi ilmu baru. Terutamanya kita, guru. Kita kena sentiasa belajar supaya apa yang kita dapat tu kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita. Okay. Ini merupakan sesi maklum balas, QR code dan juga media sosial saya. Okay, saya kira itu sahaja daripada saya. Saya kembali semula kepada saudari moderator. Baik, terima kasih panel pembentang kita pada hari ini, yakni saudara Brilliant Choi bin Iswan Choi, yakni ikon KPPB kita. Jadi hadirin sedikit perkongsian berkenaan dengan perkongsian pada hari ini yang telah pun disampaikan oleh saudara Brilliant sebentar tadi adalah memperihalkan tentang impak pengintegrasian artificial intelligence, yakni kecerdasan buatan dengan para pelajar, yakni para pelajar IPG sendiri, dan bagaimana kesannya kepada saudara Brilliant sendiri, yakni ikon KPPB IPGM kita. Hadirin, berikut juga saudara Brilliant telah pun berkongsi, yakni senarai aplikasi-aplikasi AI yang telah pun dikongsikan sebentar tadi, bagaimana untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, dan saya yakin dan percaya bahawasanya aplikasi-aplikasi yang dikongsikan itu sangatlah bersesuaian untuk diintegrasikan dalam PDP sekaligus mencapai kepada pengintegrasian pedagogi kontemporari yang mana sangatlah bersesuaian dengan masa kini. Kita tidak mahu lagi pedagogi konvensional, namun kita mahukan pedagogi kontemporari yang mana bersesuaian dengan masa kini. Jadi perkongsian saudara Brilliant sebentar tadi memperihalkan berkaitan dengan quizzes AI, POI AI, Image Bing AI, School AI, Magic School AI, Book Creator dan juga Figma. Yang mana antara aplikasi-aplikasi yang telah pun dikongsikan itu melibatkan kesemuanya, sangat penting dalam aspek PDP. Misalnya bagi aplikasi Figma itu adalah sangat penting dalam template pembentangan yang mana dapat menggantikan kaedah konvensional kertas mahjong, boleh gunakan dengan Figma. Kemudian kami apps yang mana sangat memudahkan para pendidik dengan menggunakan, dengan adanya perkaitan dengan pengintegrasian dengan Google Classroom. Jadi sangat mudahlah untuk para pendidik semuanya. Jadi begitulah sedikit rangkuman berkenaan dengan perkongsian saudara Brilliant yang juga merupakan Edu Guardians Official Members. Dan itu merupakan suatu pencapaian yang sangat mengagumkan. Saya ucapkan tahniah kepada saudara. Jadi hadirin, jika anda memiliki sebarang persoalan, boleh diajukan pada ruangan komen, yakni pada ruangan komen YouTube Live ataupun pada ruangan komen Zoom meeting. Jadi jika ada sebarang soalan, bolehlah untuk diajukan. Saya memberikan ruang kepada para hadirin untuk mengajukan sebarang soalan. Jadi sedikit saya bawakan sedikit komen daripada live YouTube, perkongsian yang menarik oleh Cikgu Marilyn katanya kepada saudara Brilliant. Kemudian oleh Tila Ari mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Brilliant. Kemudian kemudian kita ada komen daripada Arbayah binti Muhammad Saleh, guru, yakni mengatakan bahawasanya perkongsian yang terbaik. Kemudian daripada Encik Muhammad bin Dahlan, juga guru, salam daripada KV Lebuh Kator Ipoh. Dan daripada Jude Joseph, salam sejahtera semuanya, hadir dan mengikuti dari SK Sub Keningau Sabah. Kita ada banyak kita punya perkongsian pada kali ini, komen pada kali ini, komen-komen yang positif. Dan kemudian daripada Encik Erwin Afandi, sesi yang baik, tahniah. Baik, terima kasih. Kemudian daripada Syazwani juga ada daripada live YouTube, salam dari IPG Kota Baru. Jadi salam dari IPG KBM, Encik Hafiz Khairul.
Jadi itulah apa komen-komen terbaik dan tahniah. Jadi jika hadirin dan juga hadirat memiliki persoalan, bolehlah untuk diajukan. Jika ada, kita boleh berikan kepada saudara Brilliant untuk menjawabnya. Terima kasih atas perkongsian yang sangat berguna daripada Puan Cik ataupun Puan Suzila HMO. Kemudian Encik Adwa Khash IPGM BM1. Salam dari Ipsah. Hai Brilliant. Tu ada yang menyapa saudara Brilliant tu. Jadi jika saya kira mungkin tiada soalan, saya tidak melihat sebarang persoalan yang diajukan kepada saudara Brilliant. Jadi dengan itu, saya kongsikan pula, berikut dikongsikan pautan kehadiran bagi sesi CDL Hands-on IPG siri ke-62 yang ada dikongsikan di ruangan komen live YouTube ataupun ruangan komen Zoom meeting kita pada hari ini. Jadi hadirin dan juga hadirat bolehlah untuk mengisi pautan kehadiran tersebut untuk mendapatkan e-sijil dan memberikan maklum balas. Baik, jadi saya kira ada soalan, ada satu persoalan daripada Cik ataupun Puan Rohaiza, Cik Puan Doktor ataupun Rohaiza, yakni perkongsian sangat menarik untuk PDPC pada masa kini. Tetapi bagaimana sekiranya dapat dikaitkan dengan mata pelajaran pendidikan Islam yang lebih menjurus kepada tulisan Jawi dan juga bahasa Arab. Dipersilakan saudara Brilliant untuk menjawabnya. Mungkin ada AI yang boleh untuk disyorkan bagi penggunaan mata pelajaran pendidikan Islam, khususnya tulisan Jawi dan juga bahasa Arab. Dipersilakan saudara. Untuk menjawab soalan ni, disebabkan bahasa Arab ataupun tulisan Jawi jarang sekali saya jumpa dalam penggunaan AI. Tetapi macam sesetengah AI kan, macam kita lihat tadi Figma. Figma kalau sesetengah tu kita boleh ubah setting keyboard kita ataupun dia boleh ubah language kepada bahasa Arab ataupun bahasa Jawi. Macam aplikasi-aplikasi yang melibatkan menulis ataupun macam Bluecode kita boleh copy ataupun paste je soalan tu ketika kita melakukan ataupun ingin mencipta kuis menggunakan Bluecode. Jadi untuk aplikasi yang terus menjawab ataupun menggunakan teks dalam tulisan Jawi ini ataupun bahasa Arab tidak lagi diperluaskan. Kalau ada pun mungkin tulisan Jawi ataupun bahasa Arab tu tidak sepenuhnya betul. Macam saya sendiri pernah ternampak aplikasi AI yang menggunakan tulisan Jawi. Tetapi tulisan Jawi tu dia tidak begitu betul daripada aspek ejaan, penggunaan simbol, dan itu sangat bahaya kalau kita ingin suruh AI uh, buat soalan ataupun terus jawab dalam tulisan Jawi. Saya kira itu saja komen untuk aplikasi-aplikasi dalam bahasa Jawi ataupun bahasa Arab. Tapi insya-Allah kalau ada saya akan cuba kongsikan melalui media sosial saya seperti TikTok maupun Instagram. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Brilliant atas jawapan kepada persoalan itu sebentar tadi. Baik, kita ada persoalan yang kedua saudara, yakni persoalan kedua oleh Encik Muhammad Haizul Muhammad Ramli. Yakni persoalannya, AI untuk coding Python dan Scratch ada ke? Dipersilakan saudara. Untuk AI coding ini tak silap saya ada. AI untuk coding saya tak pasti. Tetapi ada satu permainan ataupun kita cakap permainan dalam pendidikan yang melibatkan coding, iaitu Minecraft Education. Okay, saya akan kongsikan contoh ataupun screenshot yang telah saya lakukan ketika saya menggunakan Minecraft Education ini. Okey. Apa yang menariknya, saya telah menggunakan Minecraft Education ini dalam proses pembelajaran. Jadi Minecraft Education ini dia ada coding. Kalau kita guna Minecraft Education, contohnya Power of Code AI, dan apa yang menggalakkan penggunaan Minecraft Education ini adalah sangat menarik. Dan setiap kali kita selesai bermain ataupun selesai menjalani kos untuk Minecraft Education coding ini, dia akan berikan kita sijil. Ini adalah contoh-contoh sijil. Okey, ini adalah contoh. Dia akan bagi kita satu masalah dan dia akan bagi kita coding untuk mengenal pasti apakah itu masalah dan kita kena selesaikan masalah tersebut. Tapi dia berikan kita dua pilihan. Ini adalah contoh coding yang kita berikan
Ada lagi satu coding di mana kita kena tulis coding itu sendiri. Yang tulis itu agak rumit dan agak susah berbanding dengan coding yang ni. Coding ini adalah lebih mudah dan difahami oleh murid-murid, terutamanya murid-murid sekolah rendah. Dia akan memberikan kita satu situation ataupun satu situasi dan kita kena selesaikan masalah itu sendiri. Okay, ini adalah contoh. Dia akan berikan kita macam ni. Okay. Contohnya macam ni. Dia akan suggestkan kita apakah yang perlu berdasarkan masalah ini, apa yang boleh kita buat dan kita kena buat coding tu sendiri. Kita kena cipta coding untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang saya ingat berdasarkan ni, coding-coding yang diberikan ini berkait rapat dengan kehidupan sebenar kita. Okey, ini saya sertakan gambar yang di mana coding tu kita kena tulis. Jadi coding yang tulis ni agak rumit. Untuk pelajar ataupun sesiapa yang mahir dalam coding boleh cuba pilih coding yang menulis tu lah, yang type, yang kita kena type. Yang type ni agak susah bagi saya dan saya sendiri pun susah nak guna yang type. Sebab tu saya pilih kaedah yang macam ni, yang lebih mudah, di mana kita macam puzzle. Kita just cantum-cantum tetapi kita kena selesaikan masalah yang diberikan. Saya harap aplikasi AI ini membantu aplikasi AI yang melibatkan coding ini membantulah, terutamanya Minecraft Education, yang di mana dia melibatkan permainan dalam pendidikan. Saya kira itu sahaja. Kembali semula kepada saudari moderator. Baik, terima kasih Saudara Brilliant atas perkongsian dan juga jawapan itu tadi. Jadi saya harap pemberian jawapan oleh Saudara Brilliant menjawab kepada persoalan Encik Muhammad Haizul Muhammad Ramli, yakni penonton dalam Zoom meeting kita pada hari ini. Dan terdapat juga komen daripada Cik Puan Rohaiza. Terima kasih atas perkongsian katanya kepada Saudara Brilliant. Kemudian juga daripada Encik Muhammad Haizul, thanks Mister. Jadi itulah maklum balas daripada warga maya berkenaan dengan jawapan kepada persoalan sebentar tadi. Jadi sebelum melabuhkan tirai CDL kita pada hari ini, saya mempersilakan Saudara Brilliant untuk memberikan sedikit rangkuman keseluruhan daripada daripada perkongsian saudara pada hari ini. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudari moderator. Jadi apa yang saya dapat rangkumkan pada hari ini ialah penggunaan aplikasi AI ini janganlah kita pandang seolah-olah di pemikiran mikro. Kita pandanglah di peringkat mega, di mana aplikasi-aplikasi AI ini banyak membantu para guru di luar sana. Sebab itu di IPG sekarang ini kami cuba memperluaskan sebanyak mungkin penggunaan aplikasi AI, pendigitalan dalam pendidikan, di mana ia akan memudahkan tugas kita sebagai seorang guru. Janganlah sesekali kita pandang sebagai half empty glass, sebaiknya kita pandang half full glass, di mana AI ini memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita sendiri sebagai seorang guru. Jadi saya dapat rangkumkan pada hari ini, manfaatkanlah penggunaan AI. Jangan sesekali kita salah gunakan aplikasi AI ini, dan kita kenalah memanusiakan digital, bukan kita hendaklah memanusiakan digital dan jangan sesekali kita mendigitalkan manusia. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada saudari moderator. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Saudara Brilliant atas rangkuman kepada perkongsian sesi CDL pada hari ini. Hadirin sekalian, begitulah rangkuman berkenaan dengan penggunaan pemanfaatan digital menerusi aplikasi-aplikasi AI yang boleh kita gunakan dalam dunia pendidikan. Jadi sekali lagi dikongsikan pautan kehadiran bagi sesi CDL Hands-on Online Session IPG siri ke-62 di ruangan komen Zoom meeting dan juga di ruangan komen YouTube Live. Jadi hadirin dan juga hadirat bolehlah untuk mengisi pautan tersebut supaya dapat memperoleh sijil kehadiran dan juga memberikan maklum balas bagi sesi CDL pada kali ini. Jadi hadirin, sedikit penggulungan berkenaan dengan sesi perkongsian CDL pada hari ini. CDL pada hari ini telah pun berkongsikan kepada warga maya sekalian, para pendidik sekalian berkenaan dengan 2 slot
yang mana slot yang pertama telah pun disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, yakni snippets online dengan tajuknya Different Employee Types IX Shape, yang mana kita telah melihat perkongsian daripada Datuk Dr. Mahendra Singh sebentar tadi, dan kemudiannya diikuti dengan slot yang kedua, yakni slot perkongsian daripada ikon KPPP IPGM, yakni daripada saudara Brilliant Choi bin Iswan Choi yang kita dapat lihat sebentar tadi perkongsiannya. Dan dengan itu berakhirlah sesi perkongsian bagi CDL Hands-on Online Session IPG siri ke-62, yakni yang bertajuk penggunaan Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan AI untuk pengajaran dan pembelajaran PDP. Beginilah cara kami melakukannya dan impaknya kepada kami. Dengan itu, saya ucapkan sekian terima kasih dan salam CDL di hati.